Salah satu kelebihan yang terdapat dalam calisthenics ialah kita boleh belajar skill-skills yang terdapat dalam calisthenics. Jadi apakah skill yang terdapat dalam calisthenics dan bagaimanakah cara untuk kita berlatih untuk kuasai skill-skill tersebut? Dalam video kali ini saya akan terangkan jenis-jenis skill yang terdapat dalam calisthenics dan guideline umum macam mana kita nak train supaya kita boleh dapat kuasai skill tersebut. Jom kita dengar dan saksikan. Secara umumnya, skill dalam calisthenics terbahagi kepada dua, iaitu skill yang statik dan skill yang dynamic. Kita pergi kepada yang statik dahulu. Skill yang statik terbahagi kepada dua, iaitu skill yang strength dominant. Yang kedua ialah skill yang mobility dominant. Baik, skill yang statik ialah skill yang memerlukan kita tidak bergerak dalam pergerakan tersebut, iaitu kita hold badan kita untuk tahan dalam pergerakan tersebut. Contohnya dalam skill yang statik tapi strength dominant ni ialah human flag yang biasa kita tengok orang bergayut kat tiang jadi macam bendera tu. Kemudian planche, front lever, back lever. Ni semua adalah skill yang lebih kepada strength. So, bagaimana untuk kita berlatih skill yang strength dominant ni? Yang pertamanya ialah kita perlu berlatih ikut progression dia, daripada progression yang mudah kepada progression yang susah. Contoh, kalau kita nak berlatih untuk skill planche, kita pergi kepada progression yang mudah terlebih dahulu, iaitu yang paling mudah ialah tuck planche. Kemudian bila kita dah boleh hold satu progression tu daripada 3 ke 5 second, kita boleh move ke next progression. Contohnya daripada tuck planche ke advanced tuck planche. Kemudian dah boleh hold, kita pergi kepada one leg planche, kemudian straddle planche dan akhir sekali full planche. So kita pergi step by step untuk progression tersebut. Yang keduanya ialah jangan hanya berlatih untuk pergerakan isometrik yang bermaksud statik, tetapi berlatih juga untuk senaman yang bersifat dynamic, iaitu yang konsentrik dan eccentric. Maksud konsentrik dan eccentric ni ialah pergerakan yang kita naik turun tu lah. So berlatih juga untuk pergerakan dynamic. Dan kita juga boleh berlatih untuk buat negatif. Apa itu negatif? Negatif ialah senaman yang melibatkan pergerakan eccentric tapi kita buat dalam slow and steady. Contohnya human flag, kita buat negatif, kita tolak kaki kita naik atas, kemudian kita turun slow-slow supaya dia boleh kontrol, kita cuba kontrol badan kita tapi slow-slow kita turun balik. So kita ulang-ulang buat negatif supaya dia boleh develop strength di badan kita dan juga kita boleh faham bagaimana movement sebenar apabila kita hold badan kita dalam skill tersebut. Okey, kekerapan untuk berlatih strength dominant skill ni ialah dalam 2 ke 3 kali seminggu dan pastikan badan kita cukup rest dan cukup untuk dia recover. Sebab skill yang strength demanding ni perlukan masa yang agak lama lah untuk dia recover dan untuk berehat. Okey, so buat dalam 2 ke 3 kali seminggu. Yang keduanya ialah skill yang static mobility dominant. Contohnya LC, VC, mana dan juga handstand. So skill ni dia lebih kepada mobility, dia kurang strength. Dia ada portion strength tapi dia lebih kepada kita perlu mobile, kita punya muscle. Okey, untuk skill yang macam ni, yang pertamanya ialah kita perlu fokus kepada mobility, iaitu contohnya kita perlu longgarkan kita punya hamstring, kita berlatih kita longgarkan kita punya bahu, contohnya handstand, supaya kita boleh buat handstand dalam bahu kita mobile, supaya kita tak sakitkan bahu kita dan kita tak terlalu banyak guna strength untuk stabilkan bahu kita yang tak mobile ni. Begitu jugalah macam L-sit dan V-sit, kita fokus kepada mobility. Skill mobility dominant ni kita perlu juga berlatih untuk dynamic, bukan hanya sekadar isometrik macam skill yang strength dominant juga. So macam contohnya kita berlatih untuk L-sit, kita juga boleh buat latihan-latihan L-sit yang bersifat dynamic. Contohnya kita rapatkan kaki L-sit ke dada kita, kemudian kita buat compression strength untuk L-sit kita dan pergerakan-pergerakan dynamic yang lain lah untuk
progress kita punya LC. Untuk frekuensi skill yang mobility ni, kita perlu buat lebih kerap dalam 3 ke 5 kali seminggu dan high volume lah. Maksudnya kita perlu buat dalam reps yang banyak dan lebih kerap lah supaya badan kita lebih mobile dan badan kita lebih biasa dalam pergerakan tersebut. Skill yang mobility dominant ni dia tidak strength demanding, so dia tidaklah akan berlaku injury ataupun perlu recovery yang lama macam skill yang memerlukan strength demanding tu. So mobility ni dia lebih banyak kita boleh buat dan dia tak perlu masa yang terlalu lama untuk recover macam skill untuk strength lah. Okay? Skill yang dalam kategori kedua ialah skill yang kategori dynamic. So dalam dynamic ni pula ada 3 jenis skill. Skill yang pertama ialah dynamic skill strength dominant. Yang kedua ialah skill yang dynamic tapi mobility dominant. Yang ketiga ialah skill yang dynamic tapi teknik dominant. Okey, kita pergi satu-satu. Yang pertama ialah skill yang dynamic tapi strength dominant. Contohnya handstand push up, planche push up, front lever pull ups dan bermacam-macam lagi lah. Baik, untuk skill dalam kategori ni kita perlu berlatih untuk fokus kita punya strength. Kita berlatih dalam low reps sebab low reps adalah signifikan untuk pembinaan strength. Dan juga kita boleh berlatih untuk dynamic exercise seperti concentric dan eccentric. Dan kita berlatih untuk negatif. Kemudian dari segi frekuensinya kita buat sama macam yang awal tadi. Strength demanding ni kita buat 2 ke 3 kali seminggu dan beri masa yang cukup untuk badan kita recover dan rest. Okay? Skill yang kedua iaitu dynamic yang mobility dominant. Contohnya press to handstand. Dia variasi press to handstand ni dalam mobility dominant lah. Contohnya pike press to handstand, L-sit press to handstand, shoulder press to handstand, straight arm press to handstand. Ni semua adalah dynamic mobility dominant. So untuk skill yang macam ni, yang pertamanya kita perlu stretching dahulu sebelum kita nak buat execute skill tersebut. Sebab kita perlu badan kita mobile. Contohnya kita perlu hamstring kita fleksibel dan kita perlu shoulder kita mobile. Andai kata kita tak stretch, dikhawatiri bila kita buat skill tu kita akan frustrated sebab kita tak mampu nak buat skill tu dalam form yang betul. Kita akan lebihkan guna strength, hamstring kita tak fleksibel, kaki kita tak lurus, tangan kita tak boleh nak lurus. So kalau kita tak stretching, kita akan mudah rasa fed up. Ada orang bila dia buat yoga session terlebih dahulu, dia buat warm up 10 ke 20 minit, barulah dia training skill tu dalam form yang terbaik. Yang kedua ialah fokus kepada mobility. Yang ketiga ialah kita boleh berlatih skill yang dalam kategori ni lebih kerap lah sebab dia mobility, dia tak very strength demanding. So boleh berlatih dalam 3 ke 5 kali seminggu dan boleh berlatih dalam high volume lah. Yang terakhir ialah skill yang bersifat dynamic tapi dia lebih kepada teknik. Ini skill-skill ni famous lah kalau kita tengok dalam competition. Orang duk mimbar, dia buat 360, dia buat shrimp flip, dia buat around the world dan skill-skill yang berkaitan lah yang banyak dia buat untuk pertandingan dan pertunjukan lah. So untuk skill yang kategori ni, saya recommend untuk dia lebih belajar kepada teknik lah. Dia ada juga strength, ada juga mobility tapi dia tak banyak lah, dia lebih kepada teknik. Kalau kita latih dia secara kerap, kita buat berulang-ulang kali, InsyaAllah kita akan kuasai skill tu dengan mudah lah. So yang keduanya ialah pastikan kita utamakan keselamatan lah sebab skill-skill macam ni dia sangat dynamic dan dia buat di tempat yang tinggi lah di bar tu. So kalau boleh kita letak tilam ke mat ke di bawah tu, kita boleh safe landing lah. Sebab banyak juga saya tengok video orang duk berlatih skill ni, kadang dia tersadung lah, dia terjatuh lah, kepala jatuh dulu lah. So memang sangat-sangat berisiko lah. So apa yang penting, safety first lah. Itu saja untuk kategori skill yang terdapat dalam calisthenics. Anda boleh komen di bawah lah skill mana yang anda cuba nak kuasai dan mana yang anda berminat. Dan kalau anda ada apa-apa soalan ataupun anda nak kongsi apa-apa tentang skill ni, saya jemput anda untuk komen di bawah dan kita boleh bertukar-tukar pendapat. Okey, so terima kasih atas perhatian. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share dan like. Saya jumpa anda di video akan datang. Assalamualaikum.